Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ayat seterusnya. A, huruf istifham. Apakah? Lam. Tidak. Ta'lam. Kamu ketahui. Daripada ilm, ta'lam, kamu ketahui atau kamu mengenali. Anna, sesungguhnya Allah Mursailah tolong mute jangan dua kali dah. Jangan ganggu kelas ni sebab kelas ni ada recording, please. Lahu, baginya, mulk, raja atau penguasa, as-samawat, langit, di langit, jama' di langit, wa dan al-ard, di bumi. Wa dan ma tidaklah, la bagi kum, wa ma lakum dan tidaklah bagi kamu, min dari duni selain, dunillah selain daripada Allah, min dari kalangan, waliyin kawan atau sahabat atau pelindung, wa dan la tidak juga, nasir penolong atau pembantu. Jadi terjemahannya yang mudah. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kamu tidak ketahui sesungguhnya Allah itu baginya penguasa di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Dan tidaklah bagi kamu selain daripada Allah Ta'ala sebarang kawan atau pelindung dan tidak juga penolong bagi kamu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan daripada kita dah pelajari semalam bahawa ada yang kitab-kitab yang terdahulu sebelum Islam itu telah mansukh atau telah dilupakan. Lalu sebagai gantinya didatangkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna, kitab syariat yang sempurna. Jadi kalau orang-orang Yahudi membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia didatangkan dengan agama baru, dengan syariat baru? Jadi kenapa mereka membenci Rasulullah SAW disebabkan itu? Di sini Allah Ta'ala menjawab. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kamu tidak ketahui bahawa Allah Ta'ala itu adalah penguasa di langit dan di bumi? Dia boleh berbuat apa sahaja yang dikehendakinya. Jadi bukan masanya, bukan saatnya untuk membangkang keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebutkan dia adalah mulk, raja, bukan di bumi saja, tapi raja di langit, raja di bumi. Jadi dia boleh melakukan apa sahaja mengikut keadaan, mengikut kesesuaian. Jadi memang dah saat pada waktu itu memang perlu didatangkan seorang nabi, sebab digambarkan di dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil bahri wal bar. Telah banyak berlaku kerosakan di daratan dan di lautan. Jadi kerana itu dah tiba masanya untuk dikirimkan seorang nabi pengganti, dan pelajaran-pelajaran daripada syariat-syariat dahulu pun orang dah lupakan atau orang dah tak ambil indah, atau mereka dah tokok tambah dengan tulisan mereka sendiri. Jadi memang di saat itulah maka perlu Allah Ta'ala membawakan satu kitab syariat yang baru, iaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dikatakan alam ta'lam, ini bukan sahaja kepada Rasulullah, tetapi kepada semua yang membaca Al-Quran, kepada kita semua yang mendengarkan hal ini, kepada orang Yahudi juga dan kepada siapa-siapa yang mengetahui
sejarah ini bahawa di saat itulah memang Allah Taala perlu mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan satu dunia peradaban yang baru. Itu tujuan dikirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana agama itu telah rosak. Di Kaabah itu sendiri yang dahulunya Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Hanif, dan orang yang lembut, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anaknya Ismail alaihissalam pun mengajarkan tauhid, tapi lama-lama dah rosak. Di keliling Kaabah itu dipenuhi dengan pelbagai berhala. Jadi sudah saatnya perlu ada satu Nabi yang agung membawa syariat yang baru. Begitu juga keadaan ahli-ahli kitab yang terdahulu, sama ada Taurat ke, Bible ke, kitab Zoroaster ke, atau kitab-kitab yang terdahulu sebelum Islam. Semuanya dah rosak. Maka perlu Allah Ta'ala membawa satu peradaban baru dengan mendatangkan kitab syariat Al-Quran Karim dengan bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebenarnya salah kalau mereka melawan atau membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang raja atau penguasa di langit dan di bumi. Bukan kehendaknya datang sendiri untuk merubah segala sesuatu, melainkan semuanya berdasarkan daripada perintah raja yang di langit dan di bumi. Kemudian ayat seterusnya, wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan bagi kamu selain daripada Allah tidak ada pelindung atau penolong bagi kamu. Jadi ayat ini Muslimah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Islam. Tadi ini kepada general, tapi di sini ditujukan kepada orang Islam. Apabila Allah Ta'ala telah datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab syariat Al-Quran yang sempurna, yang telah memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu, jadi akan timbul permusuhan daripada agama-agama yang terdahulu. Ini pasti akan timbul. Yahudi akan memusuhi Islam, orang Kristian akan memusuhi Islam, agama-agama Zoroaster, kitab-kitab yang lain pun akan memusuhi Islam. Sebab kitab-kitab mereka telah dimansuhkan. Jadi di sini Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, bahawa bila timbul keadaan seperti itu, maka penolong kamu, pembantu kamu, pelindung kamu tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita perlu bersiap sedia. Akan timbul banyak penentangan, pelanggaran, perbincangan, perbahasan daripada agama-agama yang lain. Dan kalau kita lihat pada hari ini pun, hampir semua agama-agama lain tidak menyukai Islam. Kalau kata dia agama Hindu ke, agama Buddha ke, mereka tak ada melakukan penentangan sangat. Sama ada Yahudi ke, Kristian ke. Tetapi yang jelas, yang banyak, yang diganggu, yang dianiaya itu orang-orang Islam. Jadi ini Allah Ta'ala dah beri peringatan bahawa akan terjadi seperti ini. Bila Allah SWT telah kurniakan kitab syariat, dan bila Allah Ta'ala telah kurniakan banyak kemewahan, kekayaan, jadi bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain akan cemburu. Dan mereka akan mula merancang cuba untuk memusuhi Islam. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang Islam supaya mereka perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa dan mohon pertolongan padanya. Kalau kita benar-benar melakukannya, insya-Allah Ta'ala kita akan mendapat perlindungan dan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ini juga menerangkan bahawa di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau pun telah gambarkan bahawa di saat inilah maka perlunya Al-Masih datang di zaman yang seperti sekarang ini. Dan kerana Allah Ta'ala yang telah membuat keputusan. Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri bersabda, agar mena ayatu koi or ayah hota. Maksudnya jika aku tidak datang,
pasti ada yang lain akan datang. Jadi inilah zamannya yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan akhir zaman, banyak tanda-tanda akhir zaman telah sempurna. Jadi Allah Taala yang penguasa di langit dan bumi telah membuat keputusan bahawa di saat ini perlu didatangkan Al-Masih Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi ini sama juga. Jadi kalau Imam Mahdi datang akhir zaman telah datang, memang akan banyak penentangan. Sebagaimana Al-Masih yang dulu pun mendapat penentangan daripada mula-mulanya daripada ulama-ulama Yahudi, begitu jugalah kepada Imam Mahdi alaihissalam di akhir zaman ini mendapat penentangan daripada orang-orang Islam sendiri, selain daripada di pihak luar, di kalangan orang Islam sendiri. Jadi maka itu Allah Taala peringatkan sekali lagi, wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan bagi kamu tidak ada lagi penolong atau pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ayat seterusnya. Atau turiduna, kamu mengkehendaki atau kamu menginginkan, jika tas'alu, kamu bertanyakan, kamu tanyakan rasulakum, baginya rasul kamu, rasulakum, rasul kamu, kama, seperti, su'ila, dipersoalkan. Su'ila fi'il madhi majhul, dipersoalkan Musa, Nabi Musa alaihissalam, dari qablu, sebelum ini. Wa, dan man, barang siapa, yatabaddali maknanya menukar, al-kufru, kekafiran, bi, dengan al-iman, dengan keimanan, bil iman, dengan keimanan, fa, maka qad, pasti, faqad, maka pasti, dolla ni sesat. Dolla kalau kita katakan dolla tarik, maknanya dia telah lupa jalan dia atau dia tersesat jalan. Jadi kalau dikatakan dolla sawa as-sabil, ini maksudnya sesat dari segi kerohanian, sesat daripada jalan yang lurus atau sesat daripada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan-jalan para anbiya, jalan-jalan orang-orang yang suci. Jadi dia tersesat daripada sawa as-sabil. Sawa maknanya yang sama atau lurus, sabil itu maksudnya jalan. Dalla sawa as-sabil, tersesat daripada jalan lurus, maknanya dari segi kerohanian dia sesat. Jadi terjemahannya, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Atau apakah kamu inginkan bertanyakan soalan kepada rasul kamu sama seperti telah ditanyakan soalan kepada Musa sebelum ini. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang menukarkan kekafiran dengan keimanan, maka dia telah tersesat daripada jalan yang lurus. Jadi di sini ayat ini ada penulis-penulis orang-orang Kristian. Mereka mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi kebodohannya, dia melarang orang-orang Islam dari bertanyakan banyak soalan. Jadi sebenarnya bukan seperti itu. Ayat ini bukan untuk Rasulullah. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang sebelum Rasulullah SAW, iaitu di zaman Musa AS. Apabila ada orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini bertanyakan banyak soalan. Soalan-soalan yang bukan-bukan. Kalau kepada Rasulullah SAW dalam sejarah telah dituliskan bahawa orang-orang Yahudi ini pernah bertanyakan kepada Rasulullah SAW, mereka akan beriman kiranya dia pergi ke langit dan turun bawa kitab.
pergi ke langit dan turun. Itu pun mereka tak akan beriman selagi dia pergi ke langit, bawa turun dengan sebuah kitab di hadapan mereka supaya mereka boleh baca. Mereka nak hendakkan seperti itu. Tapi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa lagi teruk. Kalau Rasulullah SAW mereka katakan seperti itu, kepada Nabi Musa AS lebih teruk lagi soalan yang mereka timbulkan. Mereka kata, Musa kau pergilah, kan, ambil pegang Tuhan itu, bawa ke hadapan kami, tunjuk Tuhan itu di hadapan kami, barulah kami akan beriman. Sampai ke tahap yang seperti itu mereka bertanyakan soalan. Jadi yang dilarang di sini, kalau kita bertanyakan soalan, ada beberapa jenis orang bertanyakan soalan. Ada orang bertanyakan soalan untuk menambah ilmunya kerana dia tak faham. Dan ada orang yang bertanyakan soalan sengaja untuk merendahkan orang yang ditanya itu atau untuk menghina orang yang ditanya itu. Ada orang yang bertanyakan soalan untuk kebaikan semua pun ada. Ada juga orang yang bertanyakan soalan sengaja, soalan-soalan yang sengaja soalan yang bertimpa-timpa semata-mata untuk membuang masa atau untuk satu permainan untuk mengelirukan yang lain. Jadi ada pelbagai jenis orang yang bertanya. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, kalau ada profesor di sebuah universiti, kalau ada salah seorang anak muridnya asyik bertanyakan soalan bertalu, soalan yang bertalu-talu, pasti profesor itu pun akan suruh dia berhenti. Supaya kamu berhenti daripada terus bertanyakan soalan atas soalan, soalan atas soalan. Kerana itu tidak bagus. Jadi bila profesor itu melarang anak muridnya berhenti daripada bertanyakan soalan, bukan bermaksud profesor itu tidak berilmu. Tetapi soalan yang diajukan yang membuang masa, yang mengelirukan, yang sengaja ditanyakan soalan. Bukan bermaksud profesor itu tidak berilmu. Dia berilmu tapi dia menghalang daripada orang itu membuat soalan-soalan yang bodoh. Jadi ayat ini seperti itu. Yang digambarkan di sini adalah dilarang soalan-soalan yang membuang masa yang bodoh. Ini seperti itu. Jadi ini orang-orang Islam dilarang mempunyai akhlak yang bertanyakan soalan yang bukan-bukan dan soalan-soalan yang bodoh. Jadi ada satu contoh ketika Hazrat Muslim Maud, beliau masih muda waktu itu, beliau duduk belajar dengan Hazrat Khalifatul Masih Awal, Hazrat Mirza Hakim Nuruddin Sahib, Maulana Hakim Nuruddin Sahib. Jadi selalu bila belajar daras itu, dia bersama dengan satu Roshan Hafiz Ali Sahib. Jadi Roshan Hafiz Ali ni selalu bertanyakan soalan. Jadi Hazrat Khalifatul Masih Awal selalu memberikan jawapan. Jadi bila Roshan Ali Sahib selalu bertanyakan soalan, jadi Muslim waktu itu masih muda, sebelum diangkat menjadi khalifah lagi, dia pun terfikir, dia pun ingin bertanyakan soalan. Jadi bila dia bertanyakan soalan, Hazrat Khalifatul Masih Awal halang dia. Dia kata, Miasab, kamu tak boleh tanyakan soalan. Kalau Roshan Hafiz Ali Sahib tanyakan, saya berjawab. Tapi kamu jangan. Jadi dia berikan penjelasan yang panjang. Sebab apa? Kamu kenal dengan saya. Kamu tahu bahawa saya tak akan mengurangi atau menutupi atau menyembunyikan ilmu-ilmu saya. Apa yang saya tahu, saya akan sampaikan. Kemudian sama ada kamu tak faham ke, atau kamu mencari jawapan ke atau berdegil ke, itu elakkan daripada perkara-perkara seperti itu. Jadi panjanglah dia punya penjelasan je kepada Hazrat Muslim yang masih muda pada waktu itu. Jadi Hazrat Muslim radhiyallahu anhu menceritakan sejak daripada itu dia tak bertanyakan soalan lagi kepada Hazrat Khalifatul Masih Awal. Jadi hikmah daripada situ, bila dia tak bertanyakan soalan, jadi bila dia belajar, bila dia mendengar sesuatu daras, jadi daripada bertanyakan soalan, dia mula mengkaji sendiri. Hikmah daripada situ. Dia buka, dia mengajar, buka Al-Quran, buka, cari buku, cari bahan dia kaji. Akhirnya,
dia menguasai ilmu tu, dia faham. Daripada penjelasan daras tu dia dengar, kemudian dia cari jawapannya dan dia faham. Akhirnya beliau mula memberikan daras pula kepada orang lain. Jadi berkat daripada situ. Kemudian beliau mengatakan contohnya, Mazhab Muslim berikan contohnya tentang Nabi Adam AS. Orang banyak bertanyakan soalan. Dan memang ada banyak soalan kat situ. Tetapi berkat daripada tadi tu, dia mencari sendiri, dia mengkaji sendiri tentang kisah Adam AS. Akhirnya semua jawapan soalan-soalan yang berada di mindanya itu, dia mendapatkan jawapannya hasil daripada kajian atau research yang dibuatnya sendiri. Jadi kalau kita mendengar daras apa semua, boleh tanyakan soalan kalau untuk penjelasan, kalau tak faham. Tapi jangan kita buat soalan-soalan yang bukan-bukan, soalan-soalan yang bodoh, yang berulang-ulang sengaja membuang masa. Islam dalam pelajaran ini, Al-Quran melarang soalan-soalan yang seperti itu. Kalau kita nak bertanyakan soalan dengan jujur, dengan benar. Ada satu kisah lagi, ada seorang Malvi, nama dia Malvi Ghaznawi Sahib. Dia pernah mendapat jemputan daripada Malvi lain untuk berbahas. Jadi dia kata kepada Malvi itu, kalau mereka berniat baik untuk bertanyakan soalan, untuk berbahas, saya akan terima. Tapi kalau mereka ada niat yang sebaliknya, dia akan tak akan terima perjumpaan itu. Dan perbahasan itu tidak akan diadakan. Jadi bila dia melihat, dia kaji, dia perhatikan cara-cara bila perjumpaan tu, soalan pertama saja dia dah dapat tangkap bahawa mereka ni, Malvi ni bukan nak bertanyakan untuk menambah ilmu, tapi soalan-soalan yang berbentuk perangkap, berbentuk untuk memberi kehinaan dan untuk mengadakan kekecohan di sana. Jadi langsung dia tidak mahu meneruskan perbahasan itu, pertemuan itu, kerana mereka yang datang itu tidak berniat baik dalam berbahas atau ingin bertanyakan soalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran di sini adalah Islam melarang kita orang-orang yang beriman daripada bertanyakan soalan-soalan yang bukan-bukan, yang tidak ada adab atau bertujuan untuk menghinakan atau bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Jadi itu yang kita dilarang bertanyakan soalan-soalan seperti itu. Tapi kalau soalan yang untuk perbaikan, macam kita kadang-kadang pun ada postmortem demi untuk kebaikan, itu boleh, dan supaya dapat diperbaiki. Sebab itu dalam apa-apa pekerjaan pun dalam jemaat kita selalu ada postmortem. Jadi tujuannya apa postmortem itu? Supaya dapat diperbaiki. Itu dalam majlis yang tertutup. Kemudian, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Jadi barang siapa yang menukar kekufuran dengan keimanan, maka dia tersesat daripada jalan yang lurus. Maksudnya di sini, orang-orang yang jenis, yang sukakan bertanya soalan-soalan yang bukan-bukan, soalan-soalan yang memerangkap dan menghina, maknanya mereka tu dari awal lagi, iman dia dah kurang. Jadi bila dia membangkitkan soalan-soalan yang seperti itu boleh membawa mereka kepada kekufuran. Lalu mereka menjadi makin jauh. Bila mereka mempunyai sifat yang seperti itu, dan kalau mereka tidak puas, jadi akan, minta maaf siapa yang tak mute tu, tolong. Jadi orang-orang yang seperti itu, ayat ini menerangkan bahawa orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu, bertanyakan soalan-soalan yang bukan-bukan, soalan yang memerangkap atau menghina. Jadi Allah Ta'ala mengatakan mereka itu sebenarnya ingin menukar keimanan mereka dengan kekufuran. Jadi kalau mereka meneruskan perbuatan seperti itu, mereka akan tersesat daripada jalan yang lurus. Jalan yang lurus maknanya jalan kerohanian yang sebenar. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, yang tahu, janganlah mempunyai gaya atau sifat seperti ini dalam bertanyakan soalan dalam kelas ke, dalam pengajian ke. Jangan buat soalan-soalan yang bukan-bukan atau yang membuang masa, soalan bertubi-tubi, itu yang dilarang.
Jadi kita digalakkan juga untuk berusaha mengkaji, mempelajari dan menyemak kembali kalau kita kurang faham. Jadi berkat daripada situ insya-Allah ilmu kita akan lebih bertambah lagi dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 ayat saja untuk kita pada hari ini. Nanti kalau ada soalan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.